perkembangan Islam dari sudut akidah. Sepanjang Nabi berdakwah selama 23 tahun, apakah perkembangan Islam dari sudut akidah, dari sudut kepercayaan orang Arab ataupun masyarakat dunia? So, sambung malam ni. Yang seterusnya adalah beriman kepada qada dan qadar, rukun iman yang ke-6. Okay. Beriman kepada qada dan qadar bermaksud percaya dan yakin. Dia kena percaya dan yakin, tak boleh ragu-ragu walaupun sedikit, bahawa apa yang berlaku dalam kehidupan telah ditentukan Allah sejak azal. Sebelum Allah buat makhluk dia ni, alam semesta ni, bukan setakat kita ni baru je. Sebelum kita dijadikan, Allah dah cipta dah alam semesta. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, jin, malaikat, apa lagi, dinosaur kan. Lepas tu kita ni sebelum Allah ciptakan semua benda tu sekalipun, Allah dah tentukan sejak azali lagi, sebelum kita diciptakan lagi, dah tentukan. Okay, tu secara asas beriman kepada qada dan qadar. Kena percaya dan yakinnya. Okay. Dan ni awak belajar lebih detail dalam subjek akidah lah. Okay. Lepas tu dia sentuh pasal sirah. Orang Arab jahiliyah, orang Arab yang zaman Nabi tu, beranggapan setiap apa yang memberi kebaikan kepada mereka, seperti matahari menyuburkan tanaman, harus disembah. Bila dia kata, oh matahari ni boleh tubuhkan tanaman dia, maka dia kata, oh matahari ya Tuhan. Lepas tu dia percaya pula patung berhala berkuasa menentukan kebaikan, keburukan seorang. Dia pun sembah. Maksudnya, dia tak beriman dengan yang ni, bahawa Allah yang menentukan baik buruk setiap apa yang berlaku di alam semesta. Dia percaya berhala yang menentukan. Sama dia bertanu nasib lah. Okay. Lagi, kedatangan Islam mengubah kepercayaan mereka. Setelah 23 tahun Nabi berdakwah, akhirnya kepercayaan mereka, masyarakat jahiliah yang karut ni, berubahlah kepada keyakinan teguh akan qada dan qadar Allah. Penghayatan ataupun pengajaran. Akidah asas utama kehidupan manusia. Perkara paling utama dalam hidup kita adalah akidah. Ilmu ni penting, sangat penting. Okay, tak ada yang ni habis. Semayanglah berapa ribu rakaat pun, kalau akidah rosak, tidak diterima. Ya, itu sebablah pada peringkat awal dakwah Nabi tak ajar lagi ibadat, solat. Nabi berdakwah pasal akidah. Nabi betulkan yang ni dulu, sebab dia adalah asas utama. Okay. Dan benda inilah yang cuba dirosakkan oleh musuh-musuh Islam, sama ada syaitan ataupun manusia-manusia yang manusia-manusia yang sifat dia macam syaitan. Dia cuba rosakkan akidah. Akidah ni suatu harta yang sangat bernilai lah. Rasulullah, Nabi dan Rasul terakhir. Ingat ni, tiada lagi Nabi dan Rasul yang dilantik selepas Nabi kita. Dialah penutup bagi segala Nabi dan Rasul. Kalau orang tanya, bukankah Nabi nanti akan turun dekat kiamat? Kata Nabi Muhammad Rasul terakhir. Jawabnya, Nabi Isa turun bukan baru dilantik, tapi dia turun kerana ada 2-3 misi yang perlu diselesaikan. Antaranya adalah membunuh Dajjal. Jadi penutup sebenar Nabi kita. Tak ada dah Nabi yang baru dilantik. 3,
Al-Quran kitab terakhir. Bila Nabi kita Nabi terakhir, maka Quran pun kitab terakhir. Dan ianya lengkap. Semua hukum dan pengajaran ada dalam tu. Nak tak nak, malas tengah rajin je kita ni. Semua ada dalam tu. Kita rajin mengkaji kitab-kitab ulama' yang dah menggali apa yang ada dalam Quran, kita dapatlah kelebihan. Kita malas, memang tak dapat apa lah. Okay? Setiap amalan, baik buruk akan dihitung. Baik atau buruk, walau sebesar mana pun, sekecil mana sekalipun, Allah akan hitunglah pada hari kiamat. Tiada makhluk dapat menentukan nasib seseorang. Jangan percayalah dengan bomo-bomo ahli nujum yang mengarut tu. Okay? Sebab mereka pun tak tahu kesudahan mereka macam mana. Macam mana dia nak tentukan kesudahan kita? Hati-hati. Kadang-kadang kan, ada dalam buku-buku majalah ke, kan, dia tulis kat situ, oh awak lahir bulan berapa? Oh bulan ni. Nasib awak malang pada sekian-sekian. Awak akan berkahwin dengan putera raja dan sebagainya. Tu jangan percaya. Tiada siapa pun yang boleh menentukan nasib kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Habislah tajuk perkembangan Islam dari sudut akidah. Macam mana perkembangan yang berlaku dari sudut ibadat kepada Tuhan sepanjang dakwah Nabi ni? Okay. Apa yang Nabi ubah? Okey. Dulu masyarakat jahiliah dia main hentam je, dia nak buat ibadat macam mana pun. Jadi Islam ni datang mengajar satu persatu ibadat yang dikendaki oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat. Apa maksud ibadat? Saya baca poin penting dia. Sifat garis ni teruskan bagi awak. Saya baca dia poin penting. Ibadat kepatuhan seorang hamba terhadap penciptanya. Ibadat ni adalah hamba tu dia patuh kepada penciptanya. Penuh rela, ikhlas. Itu ibadat. Kalau kita buat ibadat tapi tak ikhlas sebab mak ayah suruh, tak dapat lah. Dia kena kepatuhan hamba kepada Allah, rela, ikhlas. Matlamat dia membuktikan kepatuhan kepada Allah sebagai tanda syukur hamba terhadap pencipta. Okay, syukur maksudnya bahasa mudahnya terima kasih lah. Okay, solat, dia pun masuk bab solat. Merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap dua kalimah syahadah. Ini pengenalan dia lah. Sangat penting yang agama. Siapa tak solat, tak cukup lagi 5 waktu, agama dia tidak kukuh sebab tiang dia tak kukuh. Okay. Rasulullah SAW bersabda. Sabda ni maksudnya berkata lah. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu tiang agama, sesiapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Sesiapa yang meninggalkannya maka dia telah meruntuhkan agama. Cek baliklah. Solat kita cukup ke tak 5 waktu? Tak cukup, maka agama kita tak kukuh lagi. Sebab solat itu tiang agama. Next. Baru dia masuk sirah. Rasulullah menerima kefarduan solat pada 27 Rejab. Ini penting, poin penting. Kefarduan maksudnya kewajipan lah syariat solat tu. 27 Rejab tahun ke-12 kenabian. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah lagi. Itu sebab dia panggil tahun ke-12 kenabian.
Saya dah bagi tahu dekat kelas tahun lepas dengan saya. Dalam sirah awak akan jumpa tahun gajah, tahun kenabian atau tahun kerasulan, lepas tu tahun hijrah. Ada 3 step. Bila sebut tahun kenabian, maksudnya masa ni Nabi belum berhijrah. Itu sebab dia tak pakai tahun hijrah. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Ini peristiwa Isra' Mi'raj. Balik dah tu. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Asal 50 waktu dah cerita dah dalam Isra' Mi'raj. Lepas tu dikurangkan oleh Allah sebanyak 5 waktu. Sehari semalam. Next. Ya Allah, hang lah. Next. Okay. Sekilas info. Semasa Mi'raj, jangan tertukar Mi'raj dengan Isra'. Sekali ini. Kalau Isra', ingat yang ini. Ini adalah perjalanan bumi. Nabi tak naik ke langit lagi. Dari Mekah, Nabi menuju ke Palestine. Kalau Mi'raj, ini perjalanan langit. Dari Palestin naik melepasi 7 lapis langit sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Bagi ingat ni, Isra' perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Jadi kat sini, semasa Mi'raj, Nabi jumpa beberapa orang Nabi pada 7 lapis langit. Langit pertama, Nabi jumpa Nabi Adam alaihissalam, bapa bagi segala manusia, Abul Bashar, Adam alaihissalam. Naik langit kedua, Nabi jumpa 2 orang Nabi, Yahya dan Isa alaihissalam. 2 orang Nabi. Okay. 2 Nabi ni hidup satu zaman. Nabi Yahya mati dibunuh oleh geng-geng Yahudi, raja Yahudi. Nabi Isa nak tangkap untuk nak bunuh juga, tidak berjaya. Allah selamatkan Nabi Isa, Allah angkat ke langit. Sekarang Nabi Isa berada di langit kedua. Ini adalah satu-satunya Nabi yang masih hidup. Nabi Isa lah yang akan turun dekat-dekat nak kiamat nanti. Bila orang Islam dah susah dah, Dajjal keluar, tak boleh nak lawan tentera Dajjal, makin lama makin ramai, maka satu hari Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam untuk menyembelih Dajjal. Ingat tu. Nabi naik lagi, Nabi kita naik lagi. Langit ketiga, jumpa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang terkenal dengan peristiwa wanita-wanita memotong tangan mereka kerana asyik melihat kepada Nabi Yusuf yang sangat tampan. Itu Nabi Yusuf. Naik langit keempat, jumpa Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris dalam Quran tidak banyak diceritakan kisahnya. Disebut nama dia. Naik lagi Nabi Harun, langit kelima. Nabi Harun ni abang kepada Nabi Musa. Naik langit keenam, jumpa Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang terkenal dengan kisah berdepan dengan Fir'aun, Maharaja Mesir zaman tu. Dan langit yang terakhir, langit ketujuh, naik jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay. Nabi kita keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah 7 lapis langit dan Nabi-Nabi yang Nabi kita jumpa mereka. Dalam UPKK ini adalah soalan yang agak popular, hot question. Ya, ada satu tips kalau jumpa
untuk mudah sirah. Mana ya? Jap. Sirah tahun 4. Kurang 5. Apalah, nanti ada masa saya baca balik. Ketik dia. Mudah ingat. Okay. Terus masuk azan. Berapa minit 3 minit sikit ya. Azan. Ada soalan setakat tu bagi tahu ya. Azan. Okey. Azan ni dia pelik sikit. Dia pelik sikit. Pelik macam mana? Cara syariat azan tu turun. Dia bukan melalui Nabi. Dia pelik sikit. Azan adalah lafaz khusus. Bukan sahaja reka-reka. Lafaz tertentulah dilaungkan untuk menyatakan masuk waktu solat fardu. Ini semua dah tahu dah. Yang ni dalam berkaitan dengan sirah lah. Mula disyariatkan tahun pertama hijrah. Nabi sampai ke Madinah tahun pertama. Selepas Nabi bina Masjid Nabawi. Okay. Satu hari maka Nabi dengan sahabat bincang. Macam mana nak menentukan masuk waktu ni? Maka ada sahabat pun bagi tahu, wahai Nabi, bila waktu solat masuk kita tiup trompet. Kan? Papat. Nabi tolak. Nabi tak terima. Ada sahabat kata, ya Rasulullah, bila masuk waktu solat kita nyalakan api besar-besar. Orang pun nampak, dah masuk waktu azan. Nabi tak terima. Ada sahabat, ya Rasulullah, bila masuk waktu solat kita bunyikan loceng. Katang, loceng besar. Nabi tak terima. Lepas tu, satu hari ada dua sahabat mimpi yang sama. Seorang sahabat nama Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Bila awak jumpa nama sahabat nama Al-Ansari belakang dia, ini adalah sahabat Ansar, penduduk asal Madinah. Abdullah bin Zaid Al-Ansari dan seorang lagi adalah Umar Al-Khattab. Dia mimpi. Dalam mimpi dia tu ada seorang datang mengajar lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampailah la ilaha illallah. Dalam mimpi, dia mimpi. Abdullah ni dia mimpi. Umar apa mimpi. Maka Abdullah pun dia pergi bagi tahu Nabi. Bila Nabi bagi tahu, bila Abdullah bagi tahu Nabi, maka Nabi pun membenarkan mimpi sahabat. Nabi kata benar. Nabi membenarkan. Dan Nabi panggil Bilal. Nabi suruh Abdullah tu ajar lafaz azan tu kepada Bilal bin Rabah. Itu. Itu yang saya kata tadi. Ibarat ada azan ni, syariat azan ni, dia pelik sikit. Okay? Dia datang melalui mimpi sahabat. Sahabat ni ada kelebihan masing-masing lah. Okay? Lalu Abdullah pun ajarlah lafaz azan tu kepada Bilal bin Rabah. Dan dia sentuh sikit, semasa pembukaan Mekah, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah melakukan azan zuhur di atas Kaabah. Yang ni awak dah jumpa dalam tahun keempat pembukaan pertempuran. Okay. Jadi dalam 4 ibadat kita dah belajar tentang solat dan tentang azan. Dalam sirah awak kena ingat bila solat difardukan. Lepas tu ini Nabi-Nabi 7 lapis langit mengikut tertib. Kena ingat, nanti ada masa saya bagi share punya tips mudah ingat. Dan dalam azan awak kena ingat yang ni,
cadangan beberapa orang sahabat macam mana menentukan waktu solat. Ingat ni, selain pada azan, meniup trompet, menyalakan api, membunyikan loceng. Lepas tu siapakah yang bermimpi? Ada orang datang ajar dia lafaz azan. Ingat nama Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Siapa pula Bilal, siapa pula muazzin Rasulullah? Bilal bin Rabah. Jangan pula awak kata Abdullah bin Zaid pula. Bilal bin Rabah. Nabi tak suruh Abdullah yang azan, Nabi suruh Bilal yang azan.